sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita akan belajar ekonomi tingkatan 5, bab 1, standard kandungan 1.1, peranan kerajaan dalam ekonomi. Di akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Kedua, menjelaskan peranan kerajaan untuk mencapai 4 objektif makroekonomi negara. Dan yang ketiga, menjelaskan peranan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Ada 3 peranan kerajaan dalam ekonomi. Pertama, peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Kedua, peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Dan ketiga, peranan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Murid-murid, kita melihat peranan kerajaan dalam ekonomi yang pertama, iaitu peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Apakah maksud kerajaan? Kerajaan merupakan suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Peranan kerajaan sebagai pengeluar, kerajaan mengeluarkan barang awam dan barang sosial dalam ekonomi untuk menjaga kebajikan rakyat. Peranan kerajaan sebagai majikan, kerajaan merupakan majikan terpenting di Malaysia dengan menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam. Apakah barang awam dan apakah barang sosial? Kita lihat perbezaan barang awam dan barang sosial. Barang awam merupakan barang yang dapat digunakan oleh semua individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain. Maksudnya seseorang individu tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. Ciri-ciri barang awam ialah disediakan oleh kerajaan, tidak dikenakan bayaran atau bayaran minimum sahaja, penawarannya terhad, ada kos lepas, tiada pengecualian penggunaan. Contoh barang awam seperti hospital kerajaan, sekolah kerajaan, taman awam, tandas awam, lampu isyarat, lampu jalan raya. Barang sosial pula, barang sosial merupakan barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Barang sosial memerlukan perbelanjaan dan tindakan kerajaan untuk mengeluarkannya. Ciri-ciri barang sosial ialah disediakan oleh kerajaan, penawarannya terhad, tidak dikenakan bayaran atau bayaran minimum. Contoh barang sosial, kerajaan menyediakan perkhidmatan pendidikan percuma untuk meningkatkan kadar celik huruf dalam masyarakat. Contoh-contoh lain seperti kerajaan menyediakan bekalan air yang terawat, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pelupusan sampah, perkhidmatan pengangkutan awam. Ada 4 ciri monopoli semula jadi kerajaan. Pertama, satu firma sahaja, iaitu hanya satu firma yang mengeluarkan barang atau perkhidmatan tersebut. Kedua, keluaran tidak ada pengganti. Barang keluaran firma kerajaan tidak dikeluarkan oleh firma lain. Ciri yang ketiga, penentu harga pasaran, kerajaan yang menentukan harga barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan. Dan ciri yang keempat, tiada kebebasan keluar masuk industri. Wujud halangan atau kebebasan firma lain keluar atau masuk pasaran. Contoh halangan seperti perlindungan undang-undang, pemilikan faktor pengeluaran dan keperluan kos modal yang tinggi. Contoh firma
monopoli semula jadi kerajaan seperti Pos Malaysia Berhad menyediakan perkhidmatan pos seluruh Malaysia, Indah Water Consortium menyediakan perkhidmatan pembentungan dan sisa kumpahan, Tenaga Nasional Berhad menyediakan bekalan elektrik di seluruh Malaysia. Apakah peranan kerajaan sebagai majikan? Kerajaan merupakan majikan terpenting di Malaysia, memberi peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam seperti tentera, polis, guru. Peluang pekerjaan yang disediakan oleh kerajaan menjana pendapatan kepada pejabat awam. Kuasa beli meningkat dan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan meningkat, seterusnya meningkatkan taraf hidup, meningkatkan tumbuhan ekonomi negara. Faedah sampingan kepada pejabat awam seperti allowance perumahan dan allowance sara hidup, cuti bersalin, kemudahan pinjaman kenderaan dan perumahan, pensyen selepas bersara, cuti tahunan mengikut kelayakan, imbuhan tetap khidmat awam. Murid-murid, kita lihat peranan kerajaan dalam ekonomi yang kedua, iaitu peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Apakah maksud makroekonomi? Ia merupakan kajian mengenai ekonomi negara menyeluruh dalam isu seperti pendapatan atau keluaran negara, guna tenaga dan masalah pengangguran. Ada 4 objektif makroekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan. Pertama, mencapai guna tenaga penuh. Kedua, mengawal kestabilan harga. Ketiga, menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, mengawal kestabilan imbangan pembayaran. Objektif makroekonomi yang pertama, mencapai guna tenaga penuh. Sesebuah negara dikatakan berada pada paras guna tenaga penuh, iaitu kadar penganggurannya kurang daripada 4%. Ini bermaksud sumber ekonomi digunakan sepenuhnya tanpa pembaziran sumber guna tenaga. Apakah maksud guna tenaga? Guna tenaga mengukur jumlah tenaga buruh yang digunakan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Kesan pencapaian guna tenaga penuh. Apabila negara mencapai guna tenaga penuh, kadar penganggurannya berada kurang daripada 4%. Keluaran negara berada pada tahap maksimum. Pendapatan negara meningkat dan akhirnya taraf hidup masyarakat meningkat. Objektif makroekonomi yang kedua, mengawal kestabilan harga. Ketidakstabilan harga, iaitu wujudnya inflasi atau deflasi, akan menjejaskan taraf hidup masyarakat. Peranan kerajaan mengawal kestabilan harga barang dan perkhidmatan supaya menjamin kuasa beli pengguna dan kos sara hidup rakyat. Kita lihat kesan inflasi dan deflasi. Apakah inflasi? Iaitu tingkat harga umum naik berterusan, menyebabkan kos sara hidup naik dan kuasa beli pengguna menurun. Apakah deflasi? Deflasi merupakan tingkat harga umum jatuh berterusan. Ini akan menyebabkan firma mengalami kerugian dan terpaksa membuang pekerja dan menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Objektif makroekonomi yang ketiga, menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Maksud pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada suatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Kesan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam sesebuah negara akan menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi. Seterusnya, penambahan peluang pekerjaan,
membawa kepada peningkatan guna tenaga, maka kadar pengangguran menurun dan peningkatan pendapatan negara, meningkatkan kuasa beli dan permintaan agregat, dan akhirnya peningkatan taraf hidup masyarakat. Objektif makroekonomi yang terakhir iaitu mengawal kestabilan imbangan pembayaran. Maksud imbangan pembayaran ialah satu penyata kewangan yang merekodkan aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh 1 tahun. Sesebuah negara boleh mengalami defisit atau lebihan dalam imbangan pembayaran. Apakah imbangan pembayaran lebihan? Imbangan pembayaran lebihan ialah aliran wang masuk melebihi aliran wang keluar. Apabila berlaku imbangan pembayaran lebihan, risap pertukaran asing di bank pusat bertambah dan seterusnya membawa nilai mata wang tempatan semakin meningkat, kegiatan ekonomi negara semakin pesat. Apakah imbangan pembayaran defisit? Imbangan pembayaran defisit menunjukkan aliran wang masuk kurang daripada aliran wang keluar. Risap pertukaran asing di bank pusat berkurang dan nilai mata wang tempatan semakin merosot, akhirnya kegiatan ekonomi negara juga semakin merosot. Peranan kerajaan dalam ekonomi yang ketiga iaitu peranan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Ada dua aktiviti pengeluar yang menjejaskan kebajikan masyarakat iaitu mengeksploitasi pengguna dan menimbulkan kesan eksternaliti negatif. Pengeluar mungkin mengeksploitasi pengguna dengan cara menetapkan harga yang tinggi, menjual barang yang tidak selamat digunakan, menjual barang yang tidak berkualiti, memberi maklumat palsu. Eksternaliti negatif merujuk kepada kos luaran yang ditanggung oleh masyarakat selain pengeluar dan pengguna barang itu. Eksternaliti negatif menjejaskan kualiti kehidupan dan kesihatan masyarakat serta menjejaskan kebajikan masyarakat. Contoh kesan eksternaliti negatif seperti pencemaran udara akibat pelepasan asap daripada kilang, pencemaran air sungai akibat pembuangan sisa industri, penebangan hutang secara berleluasa akibat projek pembangunan. Kerajaan mengawal dan memantau aktiviti pengeluar melalui 3 cara. Pertama, pelaksanaan undang-undang dan peraturan. Kedua, pemberian subsidi. Dan ketiga, cukai. Kerajaan telah menetapkan undang-undang dan peraturan untuk mengawal selia aktiviti pengeluar demi menjaga kebajikan masyarakat. Dalam mengawal eksploitasi pengguna, kerajaan mengisytiharkan sesetengah barang sebagai barang kawalan dan melaksanakan dasar harga. Contoh barang kawalan seperti susu tepung gandum, roti putih, ayam, gula dan sebagainya. Dalam mengawal kesan eksternaliti negatif, seperti mengawal pemberian lesen untuk beroperasi, contohnya, firma yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan akan ditarik balik lesen dan tidak dibenarkan beroperasi. Selain itu, menentukan kawasan perumahan, kawasan industri berat dan kawasan industri ringan. Kerajaan juga menjalankan pemantauan aktiviti pengeluaran firma dari semasa ke semasa. Kerajaan melaksanakan dasar harga dan kuota bertujuan untuk mengawal harga pasaran supaya rakyat mampu membeli di samping tidak merugikan pengeluar. Dasar harga maksimum
iaitu dasar menetapkan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Kesannya, kebajikan pengguna dapat dijaga supaya pengguna dapat membeli barang dengan harga yang berpatutan. Manakala dasar harga minimum ialah dasar penetapan harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan. Perkara ini bertujuan untuk menjaga kebajikan pengeluar. Kuota pula ialah hak penawaran sesuatu barang pada suatu tingkat kuantiti yang tertentu untuk mengatasi masalah lebihan atau kurangan barangan di pasaran. Selain itu, pengeluar juga diwajibkan untuk mempamerkan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan dan tarik rumput. Cara kedua yang kerajaan menggunakan untuk mengawal aktiviti pengeluar ialah pemberian subsidi. Pemberian subsidi ialah panduan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada sesuatu perniagaan dengan tujuan menstabilkan harga dan mengurangkan kos pengeluaran. Contoh, untuk mengawal eksploitasi pengguna, kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar untuk menampung kenaikan kos pengeluaran, maka pengeluar tidak akan menaikkan harga barang. Seterusnya, harga barang itu dapat dikawal dan kebajikan masyarakat dapat dijaga. Selain itu, contoh untuk mengawal eksternaliti negatif, kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar yang menggunakan kaedah pengeluaran mesra alam. Cukai diperkenalkan oleh kerajaan untuk mengawal eksploitasi pengguna dan kesan eksternaliti negatif daripada proses pengeluaran. Maksud cukai ialah satu mekanisme kerajaan untuk mengumpul hasil daripada individu atau syarikat untuk membangunkan negara demi kesejahteraan rakyat. Contoh, untuk mengawal eksploitasi pengguna, kerajaan mengenakan cukai kepada pengeluar dan ini akan menambahkan kos pengeluaran pengeluar, maka jumlah penawaran merosot. Biasanya, kerajaan mengenakan cukai yang tinggi ke atas barang yang membahayakan kesihatan pengguna seperti rokok dan minuman keras. Untuk mengawal eksternaliti negatif, kerajaan mengenakan cukai yang tinggi ke atas pengeluaran barang dan perkhidmatan yang membawa pencemaran alam sekitar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menjawab satu soalan berikut. Nyatakan 4 objektif makroekonomi. Jawapannya ialah mencapai guna tenaga penuh, mengawal kestabilan harga, yang ketiga, menggalakkan pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat, mengawal kestabilan imbangan pembayaran. Itu sahaja untuk hari ini. Murid-murid, cikgu berharap anda semua dapat manfaat daripada tajuk yang dipelajari. Jumpa lagi. Terima kasih.